Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya, Anis Munibah bersama rakan sekumpulan saya, Nurul Najiah dan Sharifah Hanan Aina akan membentangkan tentang topik kami iaitu Islam dan masyarakat Majmuk Madinah sebagai role model dunia Islam, khususnya Malaysia. Pada hari ini, kami akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang isu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai pendahuluan, marilah kita mendalami apakah itu maksud Islam. Islam merupakan agama samawi yang terkandung dalam Al-Quran, di mana Islam sendiri membawa maksud penyerahan. Muslim perlu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim seperti melaksanakan rukun iman dengan sempurna. Para ulama menetapkan setiap umat Islam mestilah percaya kepada 6 perkara asas dalam Islam, iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar. Selain itu, Madinah merupakan pusat perkembangan Islam, di mana kepimpinan Rasulullah SAW sebagai ketua negara. Piagam Madinah dilaksanakan di mana ia telah menjadi asas kekuatan pembentukan sebuah negara. Penghijrahan Nabi Muhammad daripada Mekah ke Madinah bertujuan untuk meneruskan penyebaran Islam, kerana ancaman orang Arab Quraisy telah menjejaskan aktiviti penyebaran agama Islam. Hijrah juga merupakan satu strategi Nabi Muhammad untuk mengembangkan Islam dengan aman. Piagam Madinah telah dibuat oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah, merupakan perlembagaan pertama bertulis di dunia. Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal, di mana 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam, iaitu antara Ansar dan Muhajirin, manakala 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam, iaitu Yahudi. Selepas itu, kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah menyebabkan Islam telah tersebar secara meluas sehingga menjadi agama yang dianuti hampir sebahagian besar penduduk Kepulauan Melayu. Kedatangan Islam telah banyak membantu pembentukan kerajaan dari segi politik, ekonomi, sosial dan juga budaya. Asia Tenggara ialah pusat perdagangan utama pedagang Melayu, Arab, Cina dan India. Pedagang Islam berdagang dan berdakwah di Asia Tenggara kerana Asia Tenggara kaya dengan hasil hutan, pertanian, logam yang diperlukan pedagang Barat dan Timur. Menurut John Crawford, Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya, catatan Cina mengatakan orang Arab telah mempunyai pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masihi. Pedagang Arab yang ke China singgah di pelabuhan Asia Tenggara khasnya di Selat Melaka kerana kedudukannya strategik. Pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Perkampungan ini juga menjadi tapak untuk pedagang. Ada juga pedagang Arab yang berkahwin dengan wanita tempatan dan menyebarkan Islam. Penduduk tempatan juga turut terpikat dengan kejujuran dan akhlak para pedagang Islam. Menurut Syed Naqib, wujud persamaan penulisan dan kesusasteraan Asia Tenggara dan Arab. Perkataan Jawi diambil daripada bahasa Arab, budaya dan muzik pengaruh Arab Dabus dan Tarian Sapi. Menurut Syed Naqib juga, banyak karya tempatan menceritakan pengislaman raja tempatan oleh syekh dari tanah Arab. Contohnya, hikayat Raja-Raja Pasai mengatakan Raja Malik diislamkan oleh ahli sufi dari Arab iaitu Syekh Ismail. Selepas itu, terdapat beberapa perkara utama yang terkandung dalam Piagam Madinah. Antaranya ialah Nabi Muhammad SAW adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkahan hendaklah merujuk kepada baginda. Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri. Sebaliknya, mereka hendaklah bersatu dalam hal bangsa iaitu bangsa Madinah. Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing. Dan akhir sekali, semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.
Seperti yang kita dapat lihat, terdapat beberapa perkara dalam Piagam Madinah yang diamalkan di dalam Perlembagaan Malaysia. Selepas itu, politik merupakan suatu seni memerintah dan mengendalikan negara dengan menjaga keamanan, kehormatan, kemerdekaan dan kemuliaan manusia. Politik dari konsep Islam dapat menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna dan dapat menghalang negara dari berlakunya kemusnahan. Pemikiran politik Islam merangkumi segala hal dari etika politik, falsafah politik, hukum, agama dan kenegaraan. Selain itu, Islam juga mengajar untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan negara lain bagi mengukuhkan kedudukan politik di sesebuah negara kerana politik tidak hanya merangkumi urusan di dalam sesebuah negara. Islam juga menjaga keselamatan mereka yang beragama selain daripada Islam, di mana orang-orang Islam diwajibkan hidup bermasyarakat secara aman dan saling membantu tidak kira agama dan bangsa. Seterusnya, dunia Islam khususnya Malaysia telah mencontohi bagaimana ajaran Islam dan bagaimana pemimpin Madinah mengendali sistem pemerintahan secara adil dan saksama. Ini adalah kerana sistem pemerintahan yang adil menjadi faktor kejayaan sistem politik sesebuah negara. Sistem pemerintahan yang melaksanakan seluruh hukum syariat Islam amat diperlukan bagi memastikan keamanan hidup sesama manusia terjamin kerana adanya segala dasar perlembagaan dan undang-undang. Seperti yang kita sedia maklum, Al-Quran juga telah banyak mengajar umat Islam tentang politik dan sebagainya bersesuaian dengan kehidupan manusia. Oleh itu, ia boleh diaplikasikan dalam perlembagaan negara Islam, terutamanya negara Malaysia. Selepas itu, antara tujuan politik berlandaskan syariat Islam harus dilaksanakan adalah untuk memelihara keimanan, melaksanakan pengadilan yang adil dan menyelesaikan masalah. Ia juga untuk menjaga keamanan, mengendalikan urusan negara dan mengatur perbelanjaan dengan bijaksana. Perlembagaan Malaysia mempunyai 15 bahagian dan 13 jadual serta 183 perkara di mana terdapat sedikit persamaan dengan Piagam Madinah. Seperti contoh, Perkara 8 menyatakan tentang dasar persamaan dan keadilan, di mana ia menyatakan semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama di sisi undang-undang. Seperti yang di dalam fasal 16 Piagam Madinah menyatakan orang Yahudi yang menyertai orang Islam hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada pakatan tidak baik terhadap mereka. Selepas itu, Perkara 3 mengatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan seperti yang terkandung dalam fasal 25 Piagam Madinah, di mana di dalam Perlembagaan Malaysia telah menggariskan Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi Perkara 11 menyatakan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Seperti yang tertakluk di dalam Piagam Madinah, di bawah fasal 25 menyatakan bahawa kaum Yahudi dan Bani Auf adalah satu ummah bersama orang mukmin. Mereka bebas untuk beragama dengan agama mereka sendiri. Perkara 5 diambil daripada fasal 43 dan 21 di mana rakyat bertanggungjawab untuk mempertahankan negara jika terdapat serangan dari pihak luar. Selain itu, perkara 3 ialah ketaatan kepada pemimpin yang diambil dari fasal 23 di mana di dalam Piagam Madinah, walau bagaimana sekalipun kamu berbalah hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, Perlembagaan Malaysia pula memperuntukkan di dalam perkara 3 dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, ketua agama Islam adalah raja manakala yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga wilayah-wilayah persekutuan. Akhir sekali ialah hak mendapat perlindungan daripada kezaliman, di mana di dalam Piagam Madinah, hak rakyat dijamin di bawah Undang-Undang Qisas, tidak kira sama ada orang yang melakukan kesalahan dan kezaliman itu dari kaum keluarga sendiri. Perlembagaan Malaysia pula menyatakan hak keselamatan rakyat jatuh di bawah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi rakyat Malaysia daripada kezaliman dalaman manakala tugas perundangan pula dipertanggungjawabkan ke atas Mahkamah Tinggi termasuk memastikan kesahihan pertuduhan agar yang tertuduh tidak dianiaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nurul Najihah binti Sarijan dan merupakan pembentang yang kedua. Baiklah, dari segi aspek ekonomi, seperti yang kita tahu, ekonomi Madinah dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, antara strategi baginda dalam membangunkan ekonomi Madinah adalah melalui pembinaan masjid, melalui partnership dan networking, melalui deklarasi Piagam Madinah dan melalui zakat. Mendirikan masjid merupakan langkah pertama baginda. Masjid merupakan lambang perpaduan rakyat yang dapat dilihat ketika di dalam saf-saf sembahyang. Perpaduan ini mampu mewujudkan kedamaian sesebuah negara lantas membangunkan ekonomi yang maju. Secara zahirnya, apabila ada semangat perkauman yang menebal, ia akan merencatkan pertumbuhan ekonomi di mana kesepakatan dalam membuat sesuatu keputusan tidak akan dapat dicapai memandangkan Malaysia mempunyai masyarakat majmuk. Seterusnya, baginda SAW telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan ini telah membentuk rakan kongsi atau partnership antara orang Madinah dan Muhajirin dalam membuka lebaran baru ekonomi Madinah. Orang Madinah kaya dengan sumber alam, manakala orang Muhajirin mempunyai rakaian atau networking yang besar dalam perniagaan antarabangsa. Persaudaraan yang dilakukan oleh baginda dalam konteks pembangunan ekonomi adalah dengan memberi kerakyatan kepada peniaga-peniaga besar untuk membuka perniagaan di negara tersebut. Sebagai contoh, Malaysia telah menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi serantau bersama 14 buah negara menjadi pemangkin bagi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 demi membantu membuka pasaran baharu serta memantapkan rantaian bekalan serantau. Seterusnya, deklarasi Piagam Madinah merupakan kontrak sosial atas kesepakatan bersama di antara kaum dan kabilah agar mereka taat di bawah satu pemerintahan Rasulullah SAW. Dalam ketetapan yang telah digariskan di dalam perlembagaan ini, segala unsur-unsur penipuan dapat dihapuskan dalam sistem perniagaan. Contohnya, riba dalam aktiviti jual beli akan diharamkan. Selain itu, zakat mampu menguatkan asas ekonomi. Baginda membina pasar tanpa sewa untuk para peniaga menjana keuntungan terlebih dahulu. Kemudian, barulah zakat dan infak akan diminta dari para peniaga yang kaya. Zakat inilah yang akan membiayai kos peperangan yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, kekayaan juga akan dibahagikan sama rata di kalangan masyarakat untuk menghindari penindasan golongan kaya ke atas golongan miskin. Zakat ini juga bertujuan untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi di kalangan masyarakat. Dari segi aspek sosial pula, sosial merupakan interaksi antara seseorang individu dengan individu yang lain dalam menjalani kehidupan bersama secara harmoni. Aspek sosial yang digariskan di dalam Piagam Madinah adalah menjamin harta benda dan jiwa secara bersama serta menghadapi musuh luar secara bersama. Bekerjasama untuk kebaikan merupakan asas kepada sistem sosial Islam seperti di dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, maksudnya
dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, iaitu maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya, iaitu bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Berdasarkan firman Allah tersebut, menjaga perjanjian dengan manusia, bersatu padu di dalam masyarakat dan tidak membantu dalam merosakkan masyarakat merupakan salah satu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, di dalam Malaysia, di dalam kawasan perumahan terutamanya, terdapat rukun tetangga yang dianggotai oleh masyarakat majmuk dalam berganding bahu mengganding tenaga demi menjaga keamanan dan keharmonian kawasan kediaman mereka. Di samping itu, kebebasan beragama dan beribadah bagi semua golongan merupakan prinsip ke-8 Piagam Madinah. Orang bukan Islam mempunyai hak dalam agama dan harta mereka. Orang bukan Islam bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka tidak boleh dipaksa memeluk agama Islam dan harta mereka tidak boleh dirampas. Berdasarkan prinsip ini, tidak disangkal lagi bahawa agama Islam merupakan agama yang adil dalam membela dan memberikan kebebasan untuk orang bukan Islam. Keadilan merupakan asas yang penting dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan untuk setiap individu. Seterusnya, contoh keadilan yang jelas ditunjukkan oleh Islam di dalam Piagam Madinah adalah menyatakan kesamarataan untuk semua kaum dari segi keselamatan seseorang individu yang dinyatakan di dalam prinsip ke-12 dan ke-15. Iaitu, kerajaan mestilah membantu orang bukan Islam yang dizalimi sebagaimana kerajaan melindungi orang Islam yang diganggu. Selain itu, seseorang tidak akan dihukum dengan sebab dosa atau kesalahan orang lain sehingga dia didapati benar-benar bersalah. Jadi, dengan wujudnya piagam ini, ia telah membela hak masyarakat dan menjaga keselamatan daripada diskriminasi terhadap agama, kaum serta warna kulit. Assalamualaikum. Saya adalah pembentang ketiga iaitu Sharifah Hanan Aina. Sebelum saya pergi lebih mendalam, eloklah jika saya menerangkan dahulu maksud masyarakat dan masyarakat majmuk. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, masyarakat boleh didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang tinggal bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi sesama mereka dengan aturan dan cara tertentu. Masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong antara satu sama lain. Maka ia perlu kepada nilai-nilai murni seperti kerakyatan, hak dan etika. Manakala definisi masyarakat majmuk ialah masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa, mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Definisi masyarakat majmuk mengikut Furnival merujuk kepada pelbagai jenis manusia yang bercampur tetapi tidak bersatu. Kehidupan mereka berdekatan tetapi terpisah dalam sistem politik yang sama. Masing-masing berpegang kepada kebudayaan agama, budaya, bahasa, idea dan kaedah sendiri. Mereka berinteraksi secara minima dalam urusan tertentu seperti di tempat kerja dan kemudian balik ke kelompok masing-masing. Piagam Madinah menjadi asas kekuatan pembinaan sebuah negara berpaksikan kepada ajaran-ajaran Islam. Oleh itu, ia boleh diaplikasikan kepada negara Malaysia dalam aspek budaya. Antara langkah-langkah yang dilakukan baginda adalah mendirikan masjid, mempersaudarakan masyarakat Islam dan pembentukan Piagam Madinah iaitu perjanjian antara masyarakat Islam
dengan bukan Islam. Saya akan menerangkan dengan lebih mendalam langkah-langkah yang dilakukan baginda serta mengaitkan ia dengan masyarakat Islam di Malaysia. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang telah dibina oleh Rasulullah SAW. Masjid An-Nabawi merupakan masjid kedua yang dibina dalam sejarah Islam. Masjid ini bukan sahaja digunakan untuk beribadat, malah menjadi tempat perbincangan, pusat pentadbiran, pusat pengajian, kegiatan sosial dan aktiviti-aktiviti lain. Malah menjadi tempat bermusyawarah dan mengukuhkan hubungan dalam masyarakat Islam. Seperti yang kita dapat lihat sekarang, masyarakat Islam Malaysia masih menjadikan masjid tempat untuk menjalankan aktiviti keagamaan seperti sambutan Ma'al Hijrah. Dengan ini, masjid dijadikan tempat mengadakan mesyuarat, perjumpaan dan berkumpul berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kegiatan agama, seterusnya merapatkan hubungan silaturahim sesama saudara Islam. Langkah kedua selepas mendirikan masjid, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sesama Islam supaya mereka saling membantu dan mempunyai ikatan persaudaraan Islam yang kukuh. Persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah merangkumi persaudaraan antara golongan Ansar dan Muhajirin sesama Muhajirin. Hal ini bertujuan menghapuskan jurang perbezaan kerana menurut amalan masyarakat Quraisy Jahiliyah, terdapat penentuan darjat yang berbeza-beza dalam setiap suku kaum. Hal ini juga bertujuan merapatkan ukhuwah Islamiah dalam kalangan masyarakat Islam. Contoh yang diterapkan bagi masyarakat Malaysia ialah gagasan Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6. Intipati gagasan ini, idea satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik dan kebudayaan. Aspek utama ialah saling hormat menghormati dan bersikap menerima di antara satu sama lain. Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan melalui Satu Malaysia. Madinah terdiri daripada masyarakat majmuk yang memerlukan sebuah perjanjian untuk membina hubungan yang baik dalam masyarakat. Maka, baginda SAW telah membuat perjanjian antara masyarakat Islam dengan bukan Islam di Madinah. Perjanjian ini menggariskan peranan dan kewajipan setiap kelompok masyarakat dalam mempertahankan negara. Nilai murni ini juga perlu diterapkan kepada semua negara bukan sahaja di Malaysia. Kita perlu mempertahankan negara kita supaya kekal sebuah negara daulat dan merdeka. Perkara ini dapat menjaga hak dan maruah bangsa seterusnya melindungi budaya. Meraihkan setiap budaya yang wujud juga merupakan satu cabaran dalam menjamin keharmonian negara Malaysia. Semua penduduk diberi kebebasan mengamalkan agama masing-masing dan tiada gangguan dan paksaan dalam hal keagamaan merupakan salah satu aspek utama yang terkandung di dalam Piagam Madinah. Sama juga seperti yang diamalkan di Malaysia. Interaksi umat Islam dalam menyebarkan dakwah dan memperkasakan Islam sudah tentu berbeza sesuai dengan realiti yang dihadapi. Namun begitu, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Cabaran yang dihadapi dibahagikan kepada 4, iaitu cabaran politik, ekonomi, sosial dan budaya. Antara cabaran politik yang dapat dilihat ialah pertama, setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. Kedua, menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan kaum sendiri. Ketiga, susah untuk menerima pemimpin dari kaum lain. Dan yang terakhir, mengukuhkan semangat perkauman yang menebal. Cabaran ekonomi diklasifikasikan kepada 2 iaitu perbezaan pekerjaan dan dominasi sektor ekonomi. Untuk perbezaan pekerjaan, pertama, menghalang interaksi yang lebih kerap. Kedua, interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama. Dan yang ketiga, semangat perkauman terus menebal.
bagi dominasi sektor ekonomi, jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan. Selain itu, tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud. Cabaran sosial yang paling jelas ialah pemisahan penempatan. Ianya terjadi kerana dasar pecah perintah British. Akibatnya, ianya merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi. Ianya juga memperkuatkan perasaan kekitaan. Pemisahan dari segi pakaian, adat, pendidikan bahasa dan sebagainya. Yang terakhir, pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi, politik dan sosial barat. Cabaran yang terakhir ialah cabaran budaya. Perbezaan budaya menyebabkan mudah berlakunya konflik antara satu sama lain. Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri. Berlainan budaya juga mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, teman dan sebagainya.